Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf ya, saya benda terlambat sekejap mungkin ada apa-apa macam terhayal sikit. Ingatkan masih awal buka-buka dah 10:40. Jadi apa pun, alhamdulillah kita bertemu pada pagi yang bahagia ini, hari Minggu ya, hari Ahad. Mungkin ramai yang ada di rumah, mungkin juga ada yang sedang bercuti. So kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya dalam limpahan dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala di mana juga saudara sahabat-sahabat semua berada. Kita ini apa pun yang kita lakukan, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercuti, kita berehat, kita membuat kerja rumah dan sebagainya, dan mungkin ada yang bekerja. Mungkin ada yang terpaksa bekerja di hari Minggu. Itu juga ada, terutama kita punya peranainya kita sekarang dikatakan bahawa wabak COVID agak lebih kembali semula membimbangkan. Jadi kita sama-sama berdoa. Kita jangan lupa sebenarnya amalan-amalan yang pernah kita lakukan semasa awal diperkenalkan. Awalnya ada COVID, kita semua solat hajat, kita beristighfar, kita membaca doa-doa perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seharusnya tidak meninggalkan itu. Mungkin ada yang sudah merasakan selesa, lalu tidak lagi membaca amalan-amalan yang kita katakan amalan untuk menjauhkan kita daripada bala bencana. Jadi yang paling utama kita istighfar banyak-banyak, kita baca la haula wala quwwata illa billah, baca doa Nabi Haider dan macam-macam. Kita semua doa itu telah kita amalkan di awal kita PKP dan kita menghadapi wabak coronavirus ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umat manusia di atas muka bumi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa, jangan lupa kita berdoa untuk semua, bukan untuk diri kita sahaja. Itulah hidup kita sesama manusia, hidup kita sesama Islam. Kalau yang sesama Islam, kita doakan mudah-mudahan mereka sentiasa di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi ada Kamisah, ini ada Akasha. So kita lihat lagi ada siapa. Ada Bahriah. Mudah-mudahan semua dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Kamisah, Assalamualaikum, dia kata. Dia tak boleh tengok komputer tu.
Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Selamat pagi ya, dan juga kepada semua yang ada di dalam live ini. Shima, Abu Hassan ada ya. Hari ni hari cuti ya, hari Ahad. Kadang-kadang ada nama-nama yang saya tahu kalau hari kerja dia agak sukar ada, tapi kalau hari cuti bolehlah ada. Kalau kita lihat nama-nama seperti Kamisa, Baharia, ini suri rumah jadi sentiasa ada, dan mereka adalah di antara follower tegar lah untuk rancangan ini. Terima kasih banyak. Ada lagi banyak saya tak sebutkan namanya. Saya lambat masuk tadi, jadi saya takut janganlah lari duduk jangan lari. Okey. Itulah doa kita sentiasa, moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keringanan dalam kepada yang mereka mungkin sudah dijangkiti, cepat sembuh kepada semua juga yang tak kiralah sakit apa, COVID ke bukan COVID ke, mudah-mudahan sihat sejahtera berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Shima Abu Hassan, Waalaikumsalam. Okey, amin ya Allah. Ada Mahiram Ahmad. InsyaAllah kita semua sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini ialah sambungan daripada tadabbur kita ayat yang ke-34 ayat-ayat sebelum ini banyak menceritakan tentang pewarisan, tentang yang haram nikah. Kemudian disambung dalam ini adalah hukum kekeluargaan ataupun adab berkeluarga, adab kita dalam perkahwinan. Walaupun begitu ayat ini juga ada dalam penguraian ulama tafsir bahawa dia dibuka juga dalam, bukan saja dalam keluarga. Bila sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan sahaja dalam keluarga, tetapi kita selalu dengar orang membicarakan tentang siapakah yang layak jadi pemimpin, selalu ayat ini dibaca. Namun dalam tafsiran yang kita baca ayat ini, dia agak fokus banyak kepada keluarga, pada keluarga suami isteri. Terlihat dia kata, saya ulang balik sikit, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Lelaki itu adalah pemimpin, penyokong, membimbing, penguat kepada wanita, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan apa yang Allah muliakan, Allah lebihkan, Allah kurniakan di antara satu kamu dengan yang lain. Bunda dah sebutkan, ada perkara lelaki lebih, ada perkara wanita lebih. Begitulah Allah adil dalam memberikan tugasan ataupun bagaimana kita melengkapi dalam kehidupan seharian kita. Lelaki memerlukan wanita dan wanita memerlukan lelaki. Namun ayat ini menceritakan tentang qiwamah ataupun kepimpinan lelaki. Dengan kenapa lelaki itu dikatakan pemimpin? Disebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Bima, dengan apa yang dinafkahkan ataupun diinfakkan dengan harta mereka. Maksudnya orang lelaki adalah bertanggungjawab untuk membelanjakan. Orang lelaki adalah bertanggungjawab membelanjakan, menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Bertanggungjawab mencari harta, bertanggungjawab untuk menjalankan tugas sebagai pencari rezeki untuk isterinya, untuk keluarganya, anak-anaknya, ibu bapanya dan sebagainya. Sebab itulah dia diletakkan sebagai qawamah itu di tangan lelaki. Sebab itu disebutkan bila Allah kata bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd, dilebihkan
Apa kelebihan lelaki bila berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan harta? Sebenarnya lelaki mempunyai kekuatan fizikal yang lebih berbanding wanita. Apabila kekuatan fizikalnya lebih, maka dalam pencarian harta mereka adalah lebih sepatutnya mempunyai kekuatan. Tapi dalam zaman sekarang ni ada yang kata tak guna tenaga pun. Sekarang ni tak guna tenaga, dia kata. Guna pemikiran. Ya, betul. Ada masanya menggunakan pemikiran itu boleh mendapatkan harta. Tetapi secara lumrahnya harta itu boleh didapati bukan sahaja kekuatan pemikiran. Mesti ada kekuatan pemikiran dan ada kekuatan fizikal. Satu lagi, bukan sahaja kekuatan fizikal tetapi ada dikatakan emosi ataupun naluri semula jadi. Saya nak sebutkan di sini dalam pencarian harta contohnya. Kalau kita benar wanita itu mempunyai daya fikir yang tinggi, kemampuan dalam mengurus harta tanpa menggunakan fizikal. Hanya menggunakan daya ketahanan, tetapi dari segi kemampuan emosi untuk mengawal diri dalam naluri semula jadi. Contohnya wanita selalunya maaf kalau wanita ada yang tidak sependapat dengan saya. Ada kalanya dia mudah rasa takut, mudah rasa sedih, mudah rasa kecewa. Maka ada dalam keadaan ini, dalam kepimpinan untuk mencari harta agak tidak berapa sama antara lelaki dan wanita. Walaupun ada wanita yang kental, yang kuat, tetapi ada sifat-sifatnya yang memang Allah bagi begitu atas sebab-sebab tertentu yang lain. Kadang-kadang wanita ni lebih cerewet. Jadi bila kecerewetannya tinggi, maka penyelesaian kepada sesuatu perkara itu agak lambat. Dia banyak sangat fikir. Macam mana kau jadi begini. Tetapi kecerewetan itulah yang membantu. Kita kata lengkap melengkapi. Sebab itu suami isteri selalunya perlu berbincang dengan isteri dalam banyak perkara. Kerana pendapat wanita ini dia selalu berlapik-lapik. Selalu dia berlapik-lapik ke apa bahasa. Selalu dia melihat kesan bagaimana pemikiran. Walaupun orang kata pemikiran lelaki itu lebih tinggi dan panjang. Tapi wanita ini selalu melihat impact dia apa. Kesan dia apa. Supaya lelaki itu selalunya nak cepat supaya perkara itu dapat dilakukan dengan segera dan baik. Dan dalam keadaan inilah kita kata keseimbangan antara pemikiran wanita dan pemikiran lelaki ini perlu. Tapi ada kalanya bila nak buat keputusan, lelaki itu lebih mampu untuk memberi keputusan pada waktu yang cepat. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh wanita, dia kadang-kadang keputusan yang cepat itu memberikan impak yang tidak baik. Sebab itu lelaki apabila dia dilantik oleh Allah sebagai pemimpin, seorang pemimpin dia tidak boleh tidak boleh membuat keputusan sendiri. Mesti ada musyawarah. Malah di dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam bab pemisahan susu antara, dia kata saya lupa pula ayat ni, tapi maksudnya begini, apabila anak-anak itu sampai umurnya 2 tahun, hendaklah dia berpisah susu dengan ibunya. Dan hendaklah antusyawir bainakuma. Hendaklah dia berbincang di antara keduanya, iaitu suami isteri. Nak pisah susu pun kena bincang suami isteri. Apalagi perkara lain. Begitu Allah mengajar kita secara detail. Jadi ingat tu kepada suami jangan fikir itu urusan lelaki. Maka dia ambil keputusan sendiri. Sebagai pemimpin, dia perlu mendapatkan pandangan kedua, second opinion kita kata.
Kerana tidak semestinya bila satu pemikiran itu mesti dia betul. Bila kita ambil pandangan orang lain, dia boleh membantu. Dan selalunya, tak tahulah orang lain rasa macam mana. Kalau benda tanya seseorang, kadang-kadang kita tak fikir benda tu. Tapi bila kita berbincang, kita datang sendiri satu pemikiran yang lain yang mungkin tidak dizahirkan pun oleh orang yang kita minta pandangan. Kerana dengan sendirinya bila kita berbincang, kita juga kita punya tarikkan untuk berfikir lebih kuat berbanding kalau kita duduk termenung seorang diri. Bila kita termenung seorang diri tu, fikiran kita banyak diracau oleh benda lain. Bila kita berbincang dengan orang ataupun sahabat, suamilah khususnya suami isteri, maka kita akan tiba-tiba ada idea datang untuk tidak pun suami kita cakap ataupun isteri kata, tetapi datang satu idea yang baik dan kita kata, oh saya tak terfikir pun idea itu. Sekarang boleh datang pula idea bila bercakap dengan kamu. Itulah ilham yang Allah beri atas ikatan kasih sayang, atas ikatan kerjasama di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Sebab itu tak kiralah pemimpin mana pun, tapi ini memang fokus kepada suami lah. Katalah memimpin satu organisasi pun adalah sangat baik, lebih wajar kalau meminta pandangan ahli, meminta pandangan pembantu kalau ada timbalan, ketua ke apa pun, ada setiausaha, ada jawatan kuasa. Ada lebih baik dia meminta pandangan daripada dia membuat keputusan sendiri. Maaf hari ini memang suara saya agak, bukan hari ini saja, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Dr. Mona Sumari, barakallah fina kullina ya Dr. Nona. Dr. Nona ni, ini saya nak cari, nak mungkin dia punya ucapan tu. Hilanglah Dr. Nona, tak lupa. Dr. Nona ni adalah pensyarah di USIM. Jadi kami pernah sama-sama pada kita. Okey. Dan saya harap Dr. Nona faham fahimti madza aqul. Faham apa yang kita bicarakan pada hari ini. اليوم طبعا نتكلم عن قوامة الرجال على النساء دكتورة نونا. Okey. Apa nanti saya cakap Arab dengan dia seorang, yang lain tak faham. Saya ulang balik sebelum. Jadi kita lihat selepas Allah sebutkan daripada bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, sebab pada hakikatnya lelaki wajib ini hukum kekeluargaan hukum rumah tangga. Lelaki wajib memberi nafkah kepada isteri meskipun isteri itu kaya. Meskipun isteri itu ada kerja. Tetapi nafkah wajib kepada suami. Sebab itu dikatakan kiwamahnya di situ, tanggungjawabnya di situ. Dan minggu lepas hari Khamis, Bonda dah ceritakan bahawa kiwamahnya bukan sahaja pada perkara ini, termasuk juga perkara yang lain, kepimpinan dari segi pendidikan, kepimpinan dari segi akhlak, ibadah dan sebagainya. Okey, mana tadi kita kata dia adalah imam solat kan? Lelaki adalah imam solat. Dan kita tahu macam bila Bonda sebutkan tadi, bahawa lelaki perlu berbincang dengan isteri, anak, perempuan dan sebagainya, adik-beradik, perempuan, perkara. Sebab kita memang diajar ataupun dididik begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes solat contohnya, kalau jadi imam, bila imam tu tersilap, wanita boleh tegur. Ada kaedah cara menegurnya. Sebab dia tak dibenarkan mengeluarkan suara, dia ada kaedah. Dan dia berhak sebagai seorang yang dipimpin untuk menegur pemimpin. Begitu juga dalam perkara yang lain. Dalam perkara yang lain, kalau dia melihat suami dia agak boros, membazir, maka isteri berhak untuk menegur. Suami meninggalkan solat jamaah contohnya, isteri berhak menegur.
bukan berhak, sepatutnya, sewajibnya dia menegur. Begitulah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh antara suami dan isteri. Meskipun dia lelaki, tetapi sepatutnya lelakilah yang lebih. Sebab itu saya katakan bahawa seorang yang mahu berkeluarga bukan sahaja menyediakan harta, tetapi mesti bersedia dengan ilmu dan emosi untuk berdepan dengan keluarga, untuk mendidik mereka, untuk mengawal bagaimana cara mengawal emosi, memberi ketenangan kepada keluarga, memberikan mawaddah, kasih sayang, memberikan sakinah. Selalu kalau baca ayat ini tentang mawaddah dan sakinah ini, selalu orang sebut dia pergi kepada perempuan. Itu perempuanlah yang memberi kebahagiaan, perempuanlah beri ketenangan. Sebenarnya perkara ini adalah berlaku di antara dua belah pihak. Dan bila ayat ini menyebutkan tentang kepimpinan, maka pemimpin mesti memberikan sakinah, memberi ketenangan, memberikan mawaddah, kasih sayang, rahmah kepada isteri, pada anak. Bukan isteri saja. Sebab itu kalau kita pergi selalu dengar ceramah, saya selalu dengar ceramah di YouTube ni kan, isteri seharusnya berhias diri untuk memberikan sakinah, memberikan kasih sayang, melayani suami sebaiknya. Sebenarnya berlaku kedua-dua belah pihak. Apatah lagi apabila suami itu dilantik oleh Allah sebagai pemimpin. Maka perlulah adanya kasih sayang yang itu. Perlu tahu isteri sakitkah? Isteri pun perlu tahu suami sakitkah atau bagaimana. Kita lihat ayat seterusnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Disebutkan bahawa tadi bima anfaqu, maka wanita-wanita, perempuan-perempuan yang salih ni, kalau di Indonesia dia tak sebut wanita, dia sebut perempuan. Di kita Malaysia ni sebut banyak, kita sebut wanita daripada perempuan. Wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah dan suaminya. Jadi fassalihatu qanitatun hafizatun. Dia sebut setelah suami itu dikatakan pemimpin, maka wanita itu adalah wanita yang salihah, yang menjaga kehormatan dirinya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila dikata salihat ini, bukan hanya taat kepada suami, dia mesti juga taat kepada Allah. Itu yang utama, taat kepada Allah. Sebab itu Bunda dah sebut dalam yang lepas bahawa disebutkan dalam hadis menyebutkan la ta'ata fi maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk. Suami tu makhluk, bapa tu makhluk. Kita tak perlu taat kalau dia menyuruh kita membuat maksiat kepada pencipta. Kalau ada suruhan ataupun perintah daripada suami, bapa, abang atau siapa saja lelaki, siapa saja orang, pemimpin pun atau siapa-siapa yang menyuruh kita membuat maksiat, maka tidak wajib taat. Kalau kita tahu bahawa ibu bapa wajib taati, suami wajib ditaati, pemimpin wajib ditaati. Tetapi sekiranya mereka ini meminta kita membuat sesuatu yang maksiat, maka tidak wajib ditaati. Lepas tanggungjawab kita daripada mentaatinya. Contohnya, isteri solat berjamaah. Dia kata jangan jamaah. Isteri tengah jamaah dengan anak ni. Dia pun lepas solat dia marah. Jangan jamaah. Jaga duduk bilik ni, jangan keluar-keluar. Kalau keluar tu ada maksiat di luar biliknya, contohnya dia ada lelaki yang mahu meninjau-ninjau dia atau apa-apalah kan, itu hak suami. Tetapi kalau tak ada apa-apa, suami tak boleh melarang.
Walaupun jamaah itu bukan wajib, tapi itu perintah Allah. Malah Allah kata 27 kali lebih afdal daripada salat seorang diri. Kenapa nak larang? So tidak wajib isteri itu taat. Tidak wajib isteri itu taat. Jadi dalam keadaan inilah yang dikatakan bahawa wanita itu tidak dikatakan tidak taat, tidak dikatakan tidak salihah sekiranya melanggar perintah yang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksudnya melanggar perintah suami dan perkara itu kerana dilarang oleh Allah. Tapi setiap perkara yang disuruh oleh Allah wajib kita lakukan. Sama ada disuruh oleh suami ataupun tidak. Apatah lagi kalau dia disuruh oleh suami. Dan ada juga perkara dia tidak termasuk dalam mungkin perkara harus, perkara yang harus saja. Apabila suami minta, dia wajib taat. Contoh sebab ada orang kata perempuan tak wajib sediakan makan ni semua, kerja lelaki semua. Memang tidak ada dalam hukum mengatakan perempuan kena masak, perempuan kena ni. Tetapi ada hukum mengatakan isteri wajib melayani suami. Bukan melayani melayani dari segi hubungan seksual saja. Tetapi melayaninya juga dalam perkara yang baik. Sebagaimana juga sebaliknya suami juga bukannya dia mesti berlaku baik. Kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukan baik. Dan Rasulullah pun ada hadis menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik pada keluarganya dan aku adalah yang paling baik dalam keluargaku. Jadi suami ni janganlah asyik memerintah saja, namun demi kebahagiaan, saya nak ulang jangan katalah perempuan tidak wajib melayan suami. Demi kebahagiaan. Bayangkanlah kalau suami minta air segelas, isteri kata bukan kerja saya. Bila bahagia nak datang, bila mawaddah, bila sakinah itu menjelma. Tak tahulah, mungkin juga ada orang rasa seronok kalau suami dia tak minta tolong apa-apa. Tapi cuba bayangkan kalau suami langsung tak pernah minta apa-apa dengan anda. Dia tak pernah suruh masak, tak pernah minta, masaklah hari ni, rasa sedaplah makan. Bagaimana nak timbul rasa bahagia itu? Kalau perkara itu tak berlalu. Contohlah, katalah nak minta tolong, tengok baju abang ni cantik tak pakai nak hari ni. Nanti tengok Allah baju ni tak bergosok lagi. Boleh tolong tak ironkan? Dan bukan kerja saya. Kerja pembantu rumah. Kalau pembantu rumah yang ironkan baju, pergi hantar dia pakai. Bukan satu perkara pelik lah pula kalau kasih sayang berpindah kepada pembantu rumah. Pembantu rumah hantarkan air. Pembantu rumah hidangkan nasi. Pembantu rumah hidangkan ni. Agak-agak lah kan. Bagaimana tu hasilnya terakhirnya nanti. Sebab itu kita jangan sekali-kali sebut bahawa bukan kerja wanita itu masak. Maksudnya bukanlah mereka jadi macam kerja penat buat itu tanpa ditolong. Itu maksudnya. Tetapi kalau untuk kebahagiaan, silakan, itu yang perlu dibuat. Cuma saya perlu ingatkan wanita ni suka mencari yang susah-susah sebenarnya. Masak senang, sayur air, sambal belacan, ikan goreng, sudah sedap. Tapi nak juga masak yang susah-susah. Bongkar resepi handphone daripada pagi, duk tengok Google resepi, nak cari yang sedap-sedap dan sebagainya. Sekali-sekala tak apa. Sediakan makanan yang memberi kesihatan, yang mudah-mudah. Okey, tetap. Baru boleh kita bahagia, boleh jadi salihah. Kita pun rasa tenang melayan suami sebab tak penat. Jadi fasalihatu qanitatun. Kita tak boleh jadi salihah, maaflah. Kalau kita penat kan, nanti datang bila suami kita tanya penat, memanjang penat. Jadi ada perkara yang wajib kita lakukan bila diperintahkan oleh suami, kita tak mampu lakukan kerana kita kepenatan. Kepenatan yang kita cipta sendiri.
Penatan yang kita cipta sendiri. Maksudnya kita yang suka cari penat. Ada yang mudah-mudah tapi kita nak yang penat juga. Walaupun kadang-kadang sama je hasilnya yang kita penat dan tidak. Berbeza kalau kita minat sesuatu, dia tak jadi penat. Kalau memang kita minat masak, dia tak jadi penat. Seronok. Kalau macam benda ni suka gubah bunga ke apa ke, orang kata tak penat ke? Tak penat sebab seronok, suka. Ambil gambar tak penat ke? Bongkok-bongkok penat. Tapi bila kita tengok hasilnya dah baik, cantik, kita hilang penat. Dan kita tak salahkan orang lain. Kita tidak mengadu kepada orang lain tentang kepenatan kita. Sebab pengaduan itu boleh menghilangkan keseronokan, menghilangkan keceriaan dalam hubungan kita dalam keluarga. Sama ada dengan anak-anak maupun dengan suami. Maaflah saya lari sikit daripada tajuk. Sebenarnya bukan sikit. Benda ni banyak lari tajuk tapi pada benda ni ada perkaitan. Sebab itu benda apa tu selalu sebut tujuan untuk tujuan bonda untuk memberikan mengaitkan dengan kehidupan seharian, kerana itu yang berlaku. Kalau saya terangkan saja apa yang ni, baiklah tuan-tuan dan puan-puan baca saja terjemahan kan. Benda kaitkan dengan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Maaf saya cakap slow ke apa hari ni? Tolong beritahu ya kalau suara saya tak berapa nak clear. Okey. Nampaknya ada rakan-rakan daripada Indonesia juga. Cik Ali. Cik Ali ni saya tak tahu dia masih di Mesir atau di Indonesia sudah. Mudah-mudahan sihat sejahtera keluarga di sana. Okey, kita lihat lagi. Fassalihatu qanitatun hafizatun. Dia kata wanita yang salih, hafizat, qanitat, maksud taat kepada Allah, taat kepada Rasul, hafizat, menjaga dirinya lil ghaibi, ketika suaminya tiada, bima hafizallah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab ini peringatan terutama kita ni selalu berpisah dengan suami. Saya tahu perpisahan dengan suami ni bukan mudah. Fitnah pun banyak datang. Jadi utamanya ada weekend married, orang kata hujung minggu saja jumpa. Jadi ada masa suami isteri tinggal, suami jauh. Itu kita, di situlah kita perlu menjaga menjaga kita punya akhlak, menjaga, bukan sahaja menjaga diri, malah menjaga harta suami kita. Bukan saja kita berpisah sampai jumpa hujung minggu saja. Kalau suami kita pergi kerja tu, berarti kita tinggal sendirian. Maka dalam keadaan itu, kita mesti menjaga diri kita sebagaimana kita jaga diri kita ketika suami kita tidak ada. Kita tidak benarkan orang lain, lelaki yang bukan mahram, masuk ke dalam rumah kita ketika suami tidak ada. Berbeza tapi kalau ada orang lain dalam rumah, orang dewasa, bukan kanak-kanak, orang dewasa dan tidak menimbulkan fitnah, itu tidak mengapalah. Dan perkara ini juga perkara yang normal, maksudnya suami kita selalunya tahu dan benarkan orang ni masuk. Berbeza kalau orang tu jarang-jarang datang dan tinggal seorang diri, memang tak boleh lah. Walaupun orang tu biasa tapi tinggal seorang diri adalah tidak sewajarnya lelaki yang bukan mahram masuk ke dalam rumah, berbual di luar pintu, dan yang dilihat oleh orang luar, maksudnya orang boleh nampak. Kalau contohnya dia masuk juga dalam rumah, pintu mestilah terbuka, orang boleh saksikan apa yang berlaku. Itu dari segi hubungan antara lelaki dan perempuan. Termasuk juga harta. Harta yang suami adakan ataupun usahakan untuk ada, isteri tak boleh, isteri perlu menjaganya.
bukan berarti bila dia dah beri kat kita, hak kita lah. Tapi ada katakan keperluan ni. Saya ingat satu masa ni cerita sebenarnya gurauan isteri kepada suami, tapi gurauan merajuk saya tak faham lah. Dia cerita pada saya, bila suaminya pergi umrah, dia rasa geram suami dia pergi tak bawa dia. Dia jual semua isi rumah dia. Ais jual, TV jual, apa-apa semua jual. Kereta je tak mampu dia nak jual sebab dia nak pakai. Saya kata apa rasa ketika jual tu? Rasa bahagia, puas. Sebab suami pergi umrah, pergi berdoa, kalau doakan kebahagiaan dia, pergi beramal, beribadah menemui Allah. Tiba-tiba isteri marah, jual semua barang. Itu tak seharusnya berlaku. Bayangkan apa yang kita nak pakai bila kita dah jual semua. Dia kata apa? Dia balik dia beli lain. Mungkin ada suami yang merasakan itu hanya mungkin ada suami yang tidak ada masalah dalam perkara ini, tapi mungkin ada yang bermasalah. Dalam keadaan bermasalah inilah selalu menimbulkan porak-peranda. Nasib baik suami dia jenis faham dan dia cuba memujuknya belikan yang lain yang lebih bagus. Itu yang dia bangga tu, sebab dia kata aku dapat bagus lagi daripada yang saya jual. Lepas tu tanya duit jual tu semua nak buat apa? Saya buat separuh buat simpanan, separuh lagi beli emas. Tak tahu dah tu beli emas pun simpan jugalah namanya. Jadi dalam keadaan begini wanita perlu bertindak waras lah saya kata dalam banyak perkara. Dalam harta tu ada harta kita boleh harta yang perlu dijaga dan ada harta yang memang suami beli untuk makan contohnya. Kita boleh sedekahkan. Sebenarnya sedekahkan itu adalah jaga. Tetapi bukanlah you ada peti ais sedekah kat orang. Itu keperluan. Kita perlu, maksudnya kita tahu bahawa suami kita tidak mampu membeli dalam keadaan segera dan sebagainya sedangkan kita perlukan. Tapi kalau kita ada makanan, suami kita beli makanan, kita masak sedap dan kita rasa kita boleh memberikan atas persahabatan, hadiahkan kepada jiran-jiran ataupun kawan yang datang dan sebagainya sebagai satu tanda ukhuwah kita. Lepas itu nanti kalau suami balik tanya mana dia yang saya dah beri kepada ni. Bolehlah tanya untuk kebaikan masa akan datang, cuba tanya. Maksudnya boleh ke bang saya bagi tu? Kalau tak boleh lain kali saya tak payah bagilah. Kalau contoh ini dalam perbincangan ni, kadang-kadang suami kata kita pun tak cukup bagi orang. Kita di sini dah tanggungjawab isteri untuk memberikan peringatan pada suami. Perkataan tidak cukup tidak akan pernah cukup. Jangan biarkan sampai barang basi pun kita tak bagi kat orang. Kita semasa baru tu kita bagi, nanti tunggu basi baru nak bagi, orang tak makan dah. Jadi kita beritahu suami dalam keadaan kita memberi itu artinya cukup. Allah akan mencukupkan. Dia ditimbul kesedaran. Jadi kepimpinan suami itu wujud dan bertambah kukuh dengan adanya isteri memberikan sokongan, adanya isteri memberi peringatan. Jadi kepimpinan itu ada. Dan kita perlu lihat ada yang dikatakan wanita yang tidak taat kepada suami. Bagaimana nak dilakukan? Jadi di sini juga tanggungjawab kepimpinan. Jadi kepada suami, bagi isteri yang salihat, qanitat, hafizatil ghaib, wajib diberi nafkah. Wajib disayangi. Wajib disantuni. Wajib, macam-macam wajib yang perlu kita tahu. Tetapi wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Tetapi yang kita takuti berlaku nusyuz, takhafuna nusyuzahunna, yang kita risau ataupun ada tanda-tanda nusyuz. Risau tu bukan risau cemburu buta orang kata, tetapi ada riak-riak akan berlaku nusyuz, fa'izuhunna, maka nasihatilah. Nusyuz ini
ada beberapa perkara. Bukan nusyuz ialah wanita yang tidak taat kepada suami. Contoh yang saya nak beri. Suami beritahu hari ni duduklah rumah, tak payah keluar sebab jaga anak-anak, tengok anak-anak. Tiba-tiba kawan-kawan dia ajak pergi KL shopping, kata ada sale. Kita rasa benda ni ringan saja. Kita pun pergilah. Jaga anak-anak. Dalam keadaan, ada dua keadaan. Pertamanya, kita tidak mendapat izin dan kita telah dipesan untuk tinggal. Yang keduanya, anak-anak kita terbiak. Itu tanggungjawab kita. Sebab pemimpin tidak ada di rumah. Kita lah jadi pemimpinnya. Sebentar. Dan kita lihat kerana kita rasa normal suami ni benarkan kita pergi. Kebiasaannya lah. Pergi shopping tu suami bagi je. Tapi oleh kerana ada pesanan dia tadi, maka dia tidak benarkan. Melainkan kita boleh je sekarang ada kemudahan. Kita pun mesej, bang, ada pula diorang ajak saya pergi. Boleh ke pergi? Itu kita perlu minta izin. Perlu minta izin. Walaupun perkara itu mudah, walaupun perkara itu dekat, perlu minta izin. Sekurang-kurangnya suami tahu keselamatan kita. Suami tahu di mana isterinya. Agak pelik kalau orang tanya, mana Ruqayyah ni? Entah, gimana tak tahu. Perkataan entah gimana tak tahu itu masalah bagi seorang yang hidup rumah tangga. Perlu beritahu. Cuma Bunda selalu pesan diri dan kalau dekat dan perkara tu normal, macam mana kita pergi kedai depan, beli bawang tak ada, pergi. Itu mungkin perkara yang biasa, yang tidak bermasalah. Kita boleh pergi. Tetapi, terutamanya kalau suami tu susah, dia tengah mesyuarat ke, nak beritahu susah. Tapi kalau pergi agak jauh, kita perlu memberitahu. Malah ini pengalaman Bunda sendirilah. Kalau kita dalam kerja, kerja pertamanya contohnya kita ada outstation. Dan outstation tu ada pilihan pula. Boleh atau tidak boleh. Kita perlu minta izin suami. Itu syarat-syarat kerja. Kalau selalu macam Bunda dulu, selalu beri ceramah, dia tak kira malam, siang dan sebagainya. Kita perlu ada pertimbangan kita sendiri. Jangan terus kata okey boleh. Kita kena ingat, kita ada suami. Perlu beritahu. Terutamanya yang bakal kita pergi itu bermalam. Di waktu malam. Dulu Bunda selalu fikir macam ni. Keluar sahaja daripada daerah Bandar Baru Bangi, Putrajaya dan sebagainya, Bunda mesej dulu. Ada jemputan ni. Gini. Kalau dia kata kita tahu suami kita, kadang-kadang dia diam okey, kadang-kadang diam tak okey. Jadi benda gini, kalau dalam kawasan Selangor dan dia diam, maknanya dia benarkanlah. Atau kadang-kadang dia akan cakap begini, okeylah bolehlah, saya boleh, dia tak kata boleh, nanti saya temankan. Maknanya dia benarkan dengan dia temankan. Saya memang kalau malam dulu, sebab itu saya berhenti beri ceramah, pergi berforum sana sini apabila kami sudah berumur lewat 50-an dah. Sudah sebelum itu saya kira boleh katakan tiap malam lah keluar. Tapi bila dah lewat 50-an, saya fikir suami saya pun dah tua, nak teman. Dia begitu berat untuk melepaskan pergi sendiri. Terutamanya di waktu malam, kita pun tak sesuai. Lagi ada driver, tapi kita rasa tak seronok pergi dengan driver. Takkan kita pergi drive balik pukul 2 pagi dengan driver. Mestilah ada orang lain. Siapa lagi yang nak temankan kita kalau bukan suami? Anak-anak pun belajar dan sebagainya. So keadaan inilah. Jadi suami bila memimpin, bila tahu isteri terlibat dengan perkara-perkara begini, dia perlu juga bersedia untuk berkorban bersama isteri itu, terutamanya dalam bidang dakwah dan bidang pendidikan. Saya tak kata dakwah tu hanya agama, pendidikan pun atau apa-apa sahaja. Suami itulah sebab dikatakan pemimpin. Dia kena pandai bagi masa bagaimana dia
berkorban berkorban untuk agama, berkorban untuk bangsa, maksudnya dia juga bertugas. Walaupun bukan dia yang mengajar, bukan dia yang ceramah dan sebagainya. Tapi menemani isterinya itu adalah satu perkara yang wajib. Kalau kita lihat isteri itu pergi sendiri, itu memang ada masalah lah. Okey. Jadi tadi saya nak cerita tentang nusyuz. Nusyuz ialah seorang isteri yang tidak mentaati suami. Tadi tu saya buat contoh ringan saja. Suami kata jangan keluar, dia keluar. Suami kata jaga anak-anak, dia keluar. Dia adalah menjadi nusyuz juga. Sehinggalah ada perkara yang dianggap nusyuz. Kiranya contoh isteri dia suruh tinggal kat rumah, tak mau tinggal kat rumah, suka pergi bermalam rumah orang. Nusyuz juga. Bukan kadang-kadang orang berfikir macam ni. Kalau dah tua-tua tu, bila kita ada anak, ada cucu, isteri selalu suka pergi tidur rumah anak, main dengan cucu, tinggal suami. Ini tidaklah sampai nusyuz, tetapi isteri kena ingat isteri bukan tanggungjawab dia jaga cucu. Isteri kena bersama dengan suami. Maksudnya dia, di mana suaminya dia tinggal, di situlah dia tinggal. Bukan pergi tinggal dengan anak. Melainkan kalau terpaksa, sekarang dalam banyak keadaan, anak pantang lah dan sebagainya, boleh pergi, bukan tak boleh, tetapi dengan izin suami. Dengan izin suami. Dan saya menyerulah kepada anak-anak semua, harap faham bila mak kita tu ada suami lagi, tidak wajar kita memberikan menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada suami untuk menjaga anak-anak kita waktu kita kerja. Melainkan kalau kita boleh hantar anak kita ke rumah ibu bapa kita, itu pun tidak berapa nak bagus jugalah melainkan isteri tadi, ibu tadi Willy memang nak jaga. Saya memang nak jaga sangat cucu, tapi ialah mungkin mungkin saya sama pemikiran dengan mereka. Mana boleh kita nak bagi mak kita jaga, bagi dia rehat lagi, saya dah berpenyakit katnya, mereka memang tak sampai hatilah. Jadi dalam keadaan mak kita sihat ke apa ke, kita fikir seseorang yang dah berumur ni, dia pun ada aktiviti yang dia nak buat. Dia pun ada perkara yang dia nak lakukan. Kalau dia kena jaga cucu, dapat pahala, bukan tak dapat pahala. Tetapi anak-anak bertimbang rasalah bertimbang rasa kepada bapa kita. Yang fokus pada jaga anak kita, lupa bapa kita. Bapa kita tetap pemimpin pada ibu kita. Kalau dia fokus pada anak kita, macam mana bapa kita nak pimpin dia? Seolah-olah kita pula memimpin ibu kita. Itu masalahnya. Jadi bukan tak boleh, ada dikatakan timbang rasa. Ibu-ibu boleh tolong jaga, tetapi bukan memanjang jaga cucu. Saya kalau masa tidak PKP pergi surau masjid, selalu dengar, "Allah, tak boleh lah Ustazah, Sabtu Ahad ni jaga cucu." Saya berfikir, dulu masa kerja dia kata kerja, anak kecil. Bila tua dia kata jaga cucu. Bilalah orang ni nak boleh tumpu untuk belajar dan sebagainya. Jadi beri peluang kepada keluarga, pada ibu dan sebagainya. Okey, tak sampai lagi nusyuz. Cerita lain pula. Nusyuz ialah isteri tadi tidak taat pada suami, tidak mahu, dia memang degil lah. Bukan maksudnya dia pergi rumah anak tu saja-saja, suka-suka riang-ria bersama cucu. Tapi dia degil. Dia tak mahu layan suami dia. Dia kata, malas saya nak singgah rumah. Nak layan suami, tak ada kerja. Dah tua-tua ni malas nak layan. Itu pun boleh bawa nusyuz tau. Tua ke, muda ke, kita tetap isteri yang kena taat kepada pemimpin kita, pada imam kita. Itu masalah yang tua-tua ni kadang-kadang kata Allah dah tua. Jangan terlalu fikir Allah dah tua tu. Allah bagi kita usia sampai tua bersama suami kita, syukurilah nikmat itu. Saya selalu dengar orang kata tua dah,
biarlah dia duduk sendiri. Kalau dia benarkan tak apa, tidak nusyus. Tapi kalau dia tidak benarkan tapi kita pergi juga, adalah nusyus. Dan kadang-kadang ada masalah jadi nusyus begini. Mungkin suami kita memikirkan tempat yang kita nak pergi itu tidak sesuai. Tapi kita pergi juga, itu adalah nusyus. Isteri yang disuruh melakukan amal kewajipan dalam Islam tetapi tidak mahu, itu pun nusyus juga. Dia disuruh salat, tak salat. Dia sudah berdosa pada Allah, berdosa lagi pada suami. Nusyus juga. Apatah lagi sekiranya seorang isteri itu enggan melayani suami di tempat tidur, itu memang nusyus juga. Dia lari pergi duduk rumah kawan-kawan sebab dia tak nak layan suami. Itu nusyus. Dia bergaduh dengan suami, dia lari tinggal rumah keluarganya, tidak mau balik. Itu pun boleh jadi nusyus kerana keluar tanpa izin suami. Nampak tak? Jadi kita kena ingat, tapi ini bukan cerita hukum nusyus tu keluar rumah sahaja. Banyak lagi perkara lain yang apabila seorang wanita tidak taat kepada suami, maka dia boleh membawa kepada nusyus. Dan meninggalkan tempat tinggal ataupun rumah tanpa izin suami, itu juga boleh membawa nusyus. Tak sekiralah kita balik rumah orang tua kita balik pergi rumah anak kita atau siapa sahaja, tapi kalau suami tidak izinkan, itu dianggap nusyus. Selalunya perkara ini berlaku apabila ada pergaduhan ataupun berkecil hati di antara satu dengan yang lain. Ya Allah, dah pukul 11.30 sebab benda mula lambat, jadi kita habiskan sikit tentang cerita nusyus ini. Dan apabila dia langgar, maka dia dianggap nusyus. Sebab itulah kalau kita pergi ke mahkamah, kita lihat kes-kes mahkamah, bila seorang isteri diceraikan dan dia adalah dengan sebab nusyus, itu tak boleh minta itu, tak boleh minta ini. Dan suami boleh menuduh nusyus kalau suami tak mau balik rumah, isteri tak mau balik rumah. Sebab itu kepada para isteri, kalau dia pergi meninggalkan rumah atas sebab-sebab tertentu, contohnya suami menyakiti dia, menyakiti fizikalnya atau emosi dan sebagainya, dia perlu kepada penasihat. Nanti kita akan lihat ada ayat selepas ini, ayat yang ke-35 nanti. So bukan dia mesti bersaksi, berbukti bahawa dia sebenarnya disakiti dan sebagainya, bukan dia lari-lari saja macam tu. Jadi janganlah bila suami tuduh nusyus terus saja kita berkata memang saya nusyus, memang lari, tak cerita apa sebab dia tinggalkan rumah. Okay. Jadi letakkanlah memang isteri itu nusyus, maka apa suami isteri nak buat, fa'izuhunna, maka nasihati dia. Kalau dia dah nasihati, contoh saya nak beritahu yang dahsyat ni, isteri tu suka berWhatsApp dengan seorang lelaki dan suami merasa curiga dan cemburu, maka suami berhak memberikan nasihat, beri nasihat, berhentikan daripada WhatsApp dengan sipuran-sipuran. Tapi dia teruskan juga, maka suami berhak meninggalkan isteri tadi, wahjuruhunna fil madaji. Dia tinggalkan tempat tidur, maksudnya dia tidur kat luar, dia tak mahu tengok isteri, sehingga isteri tu faham suami dia merajuk ataupun bukan merajuk, salah satu peringatan kepada dia bahawa apa yang dia buat itu adalah salah. Walaupun saya nak ingatkan walaupun suami kata, isteri kata cemburu buta, saya bukan apa, mesej dia tak ada apa-apa. Kalau memang ada urusan kerja atau urusan apa-apa, itu adalah tidak salah. Tetapi kalau dia berbual sembang semata benda-benda biasa, itu memang boleh diambil tindakan oleh suami. Membimbangi perkara yang tidak baik. Sebab dia kata takhafuna nusyuzahuna. Dia belum berlaku lagi, tapi dia bimbang benda tu akan berlaku. Itu tak boleh. Wadribuhunna, kalau dahsyat lagi, dia buat juga sampai tak layan suami, maka dia berhak dipukul. Pukul ini kena faham, bukan pukul
pukul yang menyakitkan, bukan pukul yang boleh menimbulkan kesakitan, tetapi pukulan ini hanya satu peringatan. Sebab korengan pun sebenarnya dia adalah sesuatu yang boleh memberi kesedaran kepada seseorang. Dia pukul tu maknanya memang tidak berbekas, tidak ini, tetapi yang berbekas dalam hati. Bahawa apa yang dilakukan, tindakan dilakukan suami dia betul-betul dia memang sudah tidak suka dengan pelakuan yang kita buat. Maknanya kalau isteri tadi teruskan juga memang dia nusyus lah. Tak dibenarkan, dia buat juga, dipukul pun dia buat juga, memang nusyus lah. Tetapi Allah kata fa'in ata'anakum fala tabu alaihinna sabila. Tetapi bila wanita itu kembali, isteri itu kembali taat, baik, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka pula. Maksudnya kalau dah baik, janganlah saya ungkit je, kamu memang macam ni, kamu pernah buat macam ni. Jangan ulang-ulang, jangan sebut-sebut, tutup kes itu. Sebab dia dah kembali bertaubat dan kembali semula kepada suami. Yang selalu menjadi masalah baik lelaki ataupun perempuan. Diajar ni lelaki, tapi sebut juga wanita juga. Jangan sebut perkara yang telah berlaku. Mengungkit perkara yang telah berlaku itu akan lebih memburukkan lagi keadaan keluarga. Apatah lagi kalau suami yang mengungkit, perempuan ini hatinya sensitif. Ulang sebut semula itu rasa pedihnya tu, dan bila pedih mulalah dia berjauh hati dan sebagainya. Sebab itu Al-Quran pun sebut fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Tidak lagi perlu kamu anggap perkara itu dah selesai, dah boleh sambung semula, tidak ada kemarahan dan tidak ada kebencian lagi. Innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha baik, Allah itu maha besar. Kuasanya besar. Kuasa Allah itu boleh mengubah hati manusia. Sebab itu mungkin Allah mahu menduga, dan memang Allah mahu menduga pun, bila kita lihat ada perubahan kepada suami, perubahan kepada isteri, dan bila mereka telah kembali semula, maka tidak perlulah kita ungkit, kerana Allah telah mengembalikan hatinya. Allah itu mempunyai kuasa. Sebab itu doa banyak supaya Allah jaga hati. Allah yang jaga hati suami, Allah yang jaga hati isteri. Jadi para suami, Masya Allah, subhanallah, doa banyak-banyak. Isteri pun begitu, doa banyak-banyak. Jangan banyakkan kesangsian melebihi daripada melebihi daripada doa. Kalau timbul saja kesangsian dalam hati, doa terus. Doa terus-terusan. Jangan diungkit-ungkit, jangan diulang-ulang, jangan disebut-sebut. Perkara yang mungkin boleh merosakkan terus hubungan kekeluargaan tadi. Jadi saya rasa oleh kerana dah banyak sangat saya bercerita, cukup setakat itu saja. Dan kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan selamat, dalam suasana Corona ni datang balik, COVID ni datang balik, kita jaga diri kita. Kita walaupun kita keluar, penjarakan sosial mesti dijaga. Dan kita berdoalah kepada Allah supaya semua sihat, dan kita terus membaca doa untuk selamatkan agama dan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil badan fil jasadi wa barakatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma sakaratil maut wa najata minan nar wa al-afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya kena mustaqim surat al-ladina. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.